Assalamualaikum kepada Dr. Nur Junainah binti Muhammad Isa. Nama diberikan ialah Siti Nurul Ain Atikah binti Ramli, pemegang kad matrik bernombor D202211026999. Ingin mengupas ulasan mengenai jurnal yang saya pilih dalam tugasan ulasan kritis mengenai tingkah laku pelajar. Tajuk jurnal saya merupakan gejala membuli dalam kalangan pelajar sekolah. Penulis jurnal tersebut merupakan Muhammad Razimi bin Husin, Nur Izzati binti Mak Isa, Nur Hakimah Farhana binti Abdul Rahim, Wan Nur Izwani binti Wan Izham, Nur Atasha Izzati binti Bakri, Farah Nur Hafizah binti Samsul Anwar, Nur Najihah binti Muhbab dari Jabatan Pengajian Pendidikan, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Antara objektif yang boleh didapati di dalam jurnal ini ialah yang pertama, untuk mengenal pasti punca-punca pelajar melakukan aktiviti membuli. Yang kedua, untuk mengkaji peringkat umur yang lebih cenderung untuk membuli dan dibuli. Dan yang ketiga adalah untuk mengenal pasti langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencegah aktiviti buli dalam kalangan pelajar. Kepentingan kajian yang saya dapati ialah faktor utama berlakunya gejala buli dalam kalangan pelajar sekolah adalah disebabkan rakan sebaya dan masalah tekanan. Namun, rakan sebaya merupakan faktor yang paling utama gejala buli tersebut berlaku kerana mereka mudah terpengaruh dengan rakan mereka untuk melakukan kegiatan buli. Dan kebiasaannya, buli dalam bentuk kumpulan. Hal ini kerana mereka berani hanya dalam bentuk kumpulan dan kumpulan tersebut membuli pelajar tersebut secara individu. Pembulian juga banyak dari segi mental dan emosi pelajar. Dari segi mental adalah seperti mengejek dan boleh juga dikatakan memanggil mereka dengan gelaran yang tidak elok menyebabkan individu yang dibuli tersebut berasa terganggu dan boleh menyebabkan juga menjadi kemurungan. Hukuman yang boleh dikenakan kepada mereka yang didapati membuli adalah sekiranya mereka didapati membuli dari segi emosi, mereka akan dikenakan tindakan kaunseling. Namun, sekiranya mereka didapati membuli secara fizikal, mereka akan dikenakan hukuman rotan. Namun, sekiranya mereka didapati membuli secara berulang, iaitu membuli fizikal secara berulang, mereka berkemungkinan akan digantung dari persekolahan. Kesan kepada pelajar yang dibuli adalah mereka akan sering tidak hadir ke sekolah, menyebabkan prestasi akademik mereka menurun. Dan pembulian juga mengikut perbezaan umur. Kebiasaannya, mereka yang membuli ini adalah mereka yang lebih dewasa daripada pelajar yang dibuli. Iaitu boleh dikatakan juga senior membuli junior. Mereka tidak akan membuli mereka yang lebih dewasa daripada mereka dan mereka hanya akan target kepada pelajar yang lebih kecil daripada mereka. Dan sikap dan sifat pembuli juga biasanya lebih agresif dan mereka tidak boleh duduk secara diam. Dan bagi pelajar yang sering dibuli, kebiasaannya perangai mereka adalah lebih pasif dan pendiam. Ini menyebabkan pelajar yang agresif tersebut melihat pelajar yang pasif, mereka akan lebih cenderung untuk membuli pelajar tersebut. Antara teori yang digunakan dalam jurnal ini termasuklah teori psikoanalitik. Pendekatan teori psikoanalitik boleh dilihat melalui keagresifan adalah sifat naluri semula jadi manusia dan ia tidak dapat dielakkan daripada realiti kehidupan manusia. Freud menjelaskan bahawa setiap remaja mempunyai tahap komponen personaliti yang berbeza. Komponen yang dimaksudkan ialah id, ego dan superego. Sekiranya seseorang remaja lebih menonjolkan id-nya, maka mereka lebih mengutamakan keperluan dirinya sahaja. Manakala remaja yang cenderung kepada egonya lebih daripada id, maka mereka akan melakukan pertimbangan sebelum melakukan dan melaksanakan sesuatu tindakan. Namun, sebaliknya, remaja yang mempunyai kawalan superego yang tinggi akan sentiasa mengawasi tindak tanduknya mengikut norma masyarakat sekeliling. Teori ini menyimpulkan bahawa terdapat tahap-tahap pemikiran manusia iaitu ketidaksedaran, keprasedaran dan kesedaran. Ketidaksedaran merupakan sikap, perasaan dan fikiran yang tidak mampu dikawal oleh kemahuan seseorang. Walaupun kita menyedari tingkah laku atau perbuatan, kita sering tidak menyedari proses mental yang berada di sebalik tingkah laku tersebut. Misalnya, seseorang individu bergaduh, ia tidak sedar sepenuhnya tujuan dan keadaan ketika pergaduhan itu berlaku, sesuatu yang kelihatan irasional. Namun,
Teori ini hanya menekankan setiap keadaan yang berlaku dalam tindakan dan fikiran manusia berpunca alam tidak sedar. Oleh kerana itu, keseimbangan antara id, ego dan superego penting kepada individu terutamanya remaja kerana peringkat keremajaan merupakan satu tahap yang penuh dengan konflik, tekanan dan cabaran. Kesimpulannya, pada zaman yang sebercanggih ini, tersebarnya gejala-gejala yang negatif yang tidak dapat dielakkan. Buli dari segi emosi atau mental boleh membawa kepada buli fizikal. Sebagai contoh, emosi anak-anak yang terganggu apabila mereka mengalami masalah di dalam institusi kekeluargaan, antaranya ketua keluarga yang panas baran ataupun broken family. Kajian ini mendapati pelajar yang terlibat dengan aktiviti buli secara umumnya mempunyai tingkah laku yang agresif seperti membuat bising di dalam kelas dan mengganggu pelajar lain ketika di dalam kelas. Dalam kajian ini telah diterangkan mengenai kesan-kesan buli yang bukan sahaja memberi impak kepada pembuli malah kepada masa dan juga orang yang berada di sekeliling. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.